Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua pelajar-pelajar, pada semua pelajar. Betul kan tata bahasa tu. Okey, baik. Dan hari ini kita akan mengikuti topik seterusnya, iaitu topik 6 bagi MPU 21032, penghayatan etika dan peradaban. Okey. Di mana untuk topik ini, di mana topik ini berbunyi tada, perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Apa pula tajuk yang kita nak tengok ni? Peradaban berkaitan dengan sejarah ke? Tapak integrasi. Tapak integrasi tu macam mana? Macam tapak rumah ke? Apa pula wahana? Kami selalu faham bahana. Oh, lain tu. Okey. Jadi, apa yang kita boleh nampak sini ada 3 perkara, iaitu 1, perlembagaan persekutuan. Yang kedua, tapak integrasi. Yang ketiga, wahana etika dan peradaban. Okey, jom kita lihat. Untuk khusus ini, untuk topik ini, CLO2 masih lagi yang mana pelajar akan dapat menerangkan sistem tahap perkembangan kesepaduan sosial dan kebudayaan merentas bangsa di Malaysia. Okey, dan hasil pembelajaran khusus ini pelajar dapat menjelaskan latar belakang sejarah perlembagaan persekutuan, menghuraikan perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban di Malaysia. Yang ketiga, menganalisis isu semasa perlembagaan di Malaysia. Okey, baik. Dan inilah topik kecilnya untuk topik kita ini, iaitu yang pertama kita nak tahu apa itu sejarah, definisi dan konsep perlembagaan. Sebab mungkin ada yang lantang berbicara dekat media sosial ataupun dekat luar sana media sosial dan juga luar sana yang mengatakan kita kena kena rombak balik perlembagaan, itulah inilah. Cakap-cakap yang macam tu, adakah dia faham sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Yang kedua, perlembagaan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Perkara yang kedua. Seterusnya, perkara yang ketiga iaitu konsep, keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Macam mana tu konsepnya? Konsep yang perlu kita ketahui, keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Dan seterusnya yang keempat, platform integrasi, dan yang kelima, 6.5, cabaran. What is challenge? Apakah cabaran dan tafsiran semasa terhadap perlembagaan persekutuan. Jadi yang dekat sini, kalau kita dapat lihat, satu perkara berkaitan dengan video ini. Mohon keizinan semua untuk saya share sekali lagi. Baik. Ada tak kita punya video? Please share, include video.
Okey, baik. Dan itulah tadi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perlembagaan. Okey, yang mana perlembagaan tadi ada beberapa bahagian sebenarnya. Okey, yang menerangkan berkaitan dengan negeri, persekutuan, bagaimana wang dibelanjakan oleh kerajaan, semuanya berpandukan kepada apa? Perlembagaan persekutuan. Okey. Baik. Jadinya apa sejarah definisi konsep perlembagaan yang sebenarnya? Okey, baik. Perlembagaan persekutuan merupakan satu set undang-undang. Yes, satu set undang-undang tertinggi. The highest set berkaitan dengan undang-undang negara, dan ia mula diguna pakai sejak tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Kalau tanya soalan bila dimulakan penggunaan perlembagaan persekutuan, yes, pada tahun 1957. Waktu bila this one nak mencapai kemerdekaan, waktu bila mencapai kemerdekaan. Dan perlembagaan Malaysia mengandungi 133 perkara. Dan mana-mana undang-undang negeri yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan secara automatik akan terpetal. Kan? Okey, undang-undang negeri yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan secara automatik akan terbatal. Dan perlembagaan digubal di parlimen, yes, boleh digubal boleh digubal, okey, dengan berapa kali? 3 kali perdebatan. Maksud perdebatan ni bukan nak kata kau salah, aku betul, kau tak betul, aku salah. Bukan yang tu. Okey, perdebatan ni sebab apa? Nak perincikan lagi. Okey, nak perincikan, nak perhalusi, kadang-kadang ada perkara yang terlepas pandang, perkara yang perlu diberikan penekanan, ada perkara yang rasanya difikirkan boleh berlaku tanpa kita sedari, dan inilah antara kenapa perdebatan itu dilakukan. Dan sesuatu perlembagaan atau akta akan dikira digazetkan, okey, apabila telah mendapat sokongan 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat. Kita ada 222 ahli Dewan Rakyat. Okey, kalau 2/3 bersamaan lebih kurang dalam kita boleh katakan dekat sini 100
lebih lah kan. Okey, 100 lebih. Okey, sekejap kita buat perkiraan sekejap nak bagi nampak kan. Okey. Okey, 2/3. Okey, 222 bersamaan dengan 148. Yes, 148. Okey, baik. Jadinya dekat sini perlukan sokongan 148 ahli parlimen. Okey, ahli parlimen ataupun ahli Dewan Rakyat. Kan ahli Dewan Rakyat. Okey, baik. Okey. Ya, sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Undang-undang sebelum kedatangan penjajah diperkenalkan. Kemudian beralih kepada Malayan Union. Ini nombor 2. Okey, pembentukan Malayan Union ni sebab apa? Nak bentukkan sebuah negara. Tapi adakah berjaya? Tak berjaya. Okey, kemudian diteruskan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Hasil daripada maklum balas yang Malayan Union ni tak sesuai dilaksanakan. Okey, dibentuk Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian diadakan kerjasama etnik, CLC, pilihan raya, perikatan. Okey, dan diwujudkan Suruhanjaya Perlembagaan Suruhanjaya RIN. Dekat sini dah mula untuk lihat kepada bagaimana nak diwujudkan perlembagaan sebagai sebuah negara yang sah. Kemudian adanya jawatan kuasa kerja dan akhir sekali perlembagaan diisytiharkan. Ada 7 step dekat sini kan. Macam mana penggubalan perlembagaan persekutuan itu. Apa yang berlaku kepada undang-undang sebelum kedatangan penjajah? Sebab dekat negara kita yang asal ini dahulunya kita ada apa? Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Dan bila ada Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka, pada waktu itu sebenarnya sudah ada undang-undang. Apakah bentuk undang-undang tu? This one. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka, Batu Bersurat Terengganu. Sebab dalam Batu Bersurat Terengganu tu pun dah tulis berkaitan dengan undang-undang yang ada pada waktu itu. Dan ini membuktikan bahawa dulu pun dah wujud sistem pemerintahan yang tersusun dekat Tanah Melayu walaupun tidak menggunakan istilah perlembagaan. Okey, nampak tak keadaan ni? Dan ini juga menjelaskan sistem perlembagaan dan pentadbiran yang tersusun. Okey, yang tersusun dah wujud sebelum kedatangan penjajah British. Okey, sebelum datangnya penjajah ni. Okey, dah ada undang-undang. Jadi semasa pentadbiran British, 2 buah negeri telah membuat perlembagaan sendiri. Negeri mana tu? Yang pertama negeri Johor, yang kedua negeri Terengganu, masing-masing pada tahun 1895 dan 1911. Adanya undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Kemudian diwujudkan Malayan Union. Baik, Malayan Union ni apa tujuan dia? Yang pertama nak jadi asas kepada British, nak jadikan untuk masyarakat tempatan ini bagi memerintah negara sendiri. Ini satu aspek. Kan British dia ada apa? Intention. Okey, dia ada hasrat dia. Yang kedua, nak menyatukan negeri-negeri dan meningkatkan kecekapan. Okey, bahasa sekarang ni kita panggil apa? Kompetensi. Okey, kompetensi pengurusan pentadbiran. Okey, dan negeri-negeri seperti negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Selat, negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Maksudnya ada pecahan 3 buah negeri ni, 1, 2, 3 nak diletakkan di bawah satu kan satu sistem iaitu Malayan Union. Okey, bukan Manchester United, itu lain ini Malayan Union. Okey, dan kemudian British menyimpan perasaan anti Melayu pula dah. Sebab apa ni? Sebab orang Melayu bekerjasama dengan Jepun dan pengenalan Malayan Union dapat melemahkan kuasa Raja-Raja Melayu. Apa yang berlaku pada Malayan Union? Malayan Union tak berjaya dibentuk. Sebab apa? Kalau kita tengok ciri-ciri Malayan Union ini, secara tak langsung inilah yang menyebabkan tidak berjaya Malayan Union diwujudkan. Kita tengok yang pertama, sebab apa ni? Sebab di sini kedaulatan Raja-Raja Melayu dihapuskan. Apa yang berlaku? Hal-hal berkaitan dengan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu saja. Kan?
berkaitan dengan agama Islam, ada istiadat Melayu saja yang ada kuasa pada Raja Melayu. Yang sebelum ni kuasanya mutlak, tapi akhirnya dikecilkan. Okey, katakan ni kuasa Melayu, kuasa Raja Melayu. Kan daripada banyak-banyak dah sekali tinggal besar ni je. Ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perkara ni lah. Kan berkaitan dengan perkara ni. Itu nampaknya. Okey, baik. Yang kedua, Singapura dijadikan sebagai tanah jajahan berasingan. Okey, tidak termasuk dalam Malayan Union, tak termasuk. Okey. Yang ketiga, hak kerakyatan. Hak kerakyatan semua sekata. Okey. Sama semua sama. Tak ambil kira berkaitan dengan bangsa, tak ambil kira berkaitan dengan keturunan. Jadi pengenalan Malayan Union ini memberikan hak warga negara kepada sesiapa sahaja yang lahir dekat tanah Melayu ini. Okey. So bila jadi perkara yang macam ni, maksudnya okey, kita tengok bangsa asal dekat tanah Melayu adalah bangsa Melayu. Okey. Bangsa Cina dan juga India, mereka ini datang daripada negara asal. Kan negara asal. Okey. Cina datang daripada China. India datang daripada India. Jadi bila Malayan Union, ketiga-tiga ini akan dapat apa? Hak kerakyatan. Akan dapat kewarganegaraan. Itulah sebabnya menjadi tentangan. Sebab ini adalah penduduk asal. Okey, baik, itu perkara yang ketiga. Dan yang keempat, semua negeri Melayu kecuali Singapura disatukan di bawah pemerintahan Gubernur British yang dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan. Maksudnya jadi apa? Kita kata ketua kepada kerajaan. Kan ketua kerajaan bagi negeri-negeri yang digabungkan tu. Okey. Baik. Ini adalah apa? Ciri-ciri Malayan Union. Jadi ada tak penentangan? Yes, penentangan. Sebab apa? Rasa tak puas hati. Kita tengok yang pertama. Hal-hal berkaitan dengan apa? Raja-raja Melayu. Kan apa yang berlaku? Kuasa, kedaulatan. Okey. Lenyap. Tak ada. Kan? Tak ada kuasa. Kecuali hal apa? This one. Hal agama Islam dan juga adat resam Melayu. Itu sahaja yang ada. Daripada banyak-banyak tadi, dah sekali tinggal satu juzuk yang kecil saja. Baik, yang kedua, hal berkaitan dengan apa ni? Kerakyatan. Diberikan kepada berdasarkan prinsip jus soli, iaitu penduduk asing yang telah bermastotin. Okey, lebih 10 tahun dan lahir lepas Malayan Union secara terus menjadi warga negara. Okey. Ini juga adalah satu benda yang tidak dipersetujui oleh orang Melayu ketika itu. Yang ketiga, hak sama rata kepada warga negara tanpa kira bangsa, iaitu penduduk peribumi tak ada apa-apa keistimewaan. Siapa penduduk peribumi? Iaitu bangsa Melayu. Kan yang ada di semenanjung tanah Melayu ni bangsa Melayu. Maksudnya tak ada keistimewaan apa-apa. Kan semua boleh hidup. Kan bangsa Melayu dapat sama, bangsa Cina dapat sama, bangsa India dapat sama. Okey. Dan yang keempat, cara Harold McMichael. Sir Harold McMichael mendapatkan tanda tangan persetujuan Raja-Raja Melayu dengan gunakan apa? Cara paksaan. Okey. Dan juga urutan. Seperti apa? Sultan Kedah diberi kata dua, iaitu menandatangani Persekutuan Malayan Union atau dilucutkan dari takhta pemerintahan. Kan urutan. Baik. Dan disebabkan itulah bila berlaku penentangan ini, maka tidak jadi Malayan Union. Akhirnya ditukar kepada Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Baik. Batalkan Malayan Union. Siapa dia? British batalkan. Dan bagi tujuan menggantikan perlembagaan Malayan Union, sebuah jabatan kuasa kerja ditubuhkan pada Julai 1946 yang terdiri pada 4 wakil Raja Melayu. Okey. 4 wakil Raja Melayu, lepas tu 2 daripada UMNO dan 6 daripada pegawai British. Kan, dan apa yang jawatan kuasa ni buat? Okey, merangka sebuah perlembagaan baru. Okey, yang boleh diterima oleh orang Melayu. Maksudnya daripada Malayan Union tak jadi, tak berhenti setakat itu saja, tapi dibuat apa? Dibuat penambahbaikan. Kan, penambahbaikan untuk ada apa?
satu perlembagaan baharu. Okey, satu perlembagaan baru. Okey, baik. Dan British tubuhkan jawatan kuasa perundingan pada 1947. Kalau kita tengok flow, sini 1946. Okey, 1946. Okey, 1947 ada dia punya progress dia yang mana ada jawatan kuasa perundingan siapa wakil dia, okey, di kalangan orang Eropah, kan, orang Eropah, orang Cina, orang India. Untuk apa? Untuk dapatkan pandangan orang bukan Melayu tentang perlembagaan tanah Melayu. Maksudnya perlembagaan yang baru ni lebih baik daripada Malaya Union. Okey, lebih baik daripada Malaya Union. Baik. Apa ciri-ciri pentingnya untuk perlembagaan yang baru ni untuk Persekutuan Tanah Melayu? Okey, 9 buah negeri Melayu terlibat dalam Persekutuan Pulau Pinang, dalam persekutuan termasuklah Pulau Pinang, okey, dan juga Melaka. Asalnya negeri ini dalam apa? Dalam negeri Selat. Kan negeri Selat ada 3. Tapi sini hanya 2 saja. Sebab apa? Singapura berada dan kekal menjadi tanah jajahan yang berasingan. Okey, baik. Yang kedua, kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Okey, Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan. Okey, ini pembantunya dan juga Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Kalau hari ini kita boleh kata apa? This one sebagai parlimen, kan? This one sebagai apa? Menteri Kabinet. Okey, senang kita nak faham. This one sebagai apa ni? Boleh jadi sebagai Perdana Menteri. Okey. Baik, dan yang ketiga, Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli. Okey, 7 ahli rasmi, 7 ahli tak rasmi dan 3 ahli ex officio. Okey, yang ex officer. Yang mana kalau kita tengok ciri pemerintahan ni berlaku dulu ni dibuat apa? Ditambah baik dan ditambah baik. Okey, kemudian sultan diberi hak dan juga kuasa untuk memerintah dengan nasihat mesyuarat kerajaan negeri dan Majlis Undangan Negeri. Kalau Majlis Undangan Negeri ni dikenali sebagai apa? Dewan Undangan Negeri. Kalau hari ini dikenali sebagai apa? Exco. Okey, baik. Dan syarat kewarganegaraan diketatkan. Okey, inilah ditambah baik ni. Yang sebelum ni dibuka. Okey, kemudian pemohon mesti lahir. Ni dia punya ciri-ciri dia. Pemohon mesti lahir di tanah Melayu, telah bermastautin selama 8 hingga 12 tahun. Lepas tu pemohon asing hendaklah bermastautin selama 15 tahun dan umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Okey, inilah penambahan yang diberikan. Okey, kemudian orang Melayu diberikan apa? Hak istimewa sebagai kaum Bumiputera terbesar. Kan? Kaum Bumiputera terbesar dan mempunyai perwakilan terbesar dalam kerajaan, persekutuan dan juga negeri. Ini kelebihan yang diberikan kepada kaum Melayu. Okey, diberikan hak istimewa sebagai kaum Bumiputera. Okey, baik. Kita tengok pula. Langkah keempat yang diambil adalah berkaitan dengan apa? Kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. Nampak tak? Nak merdeka 1957. Kan? Tapi dia punya flow dia tu dah mula dah. Dah mula dah pada 1948 untuk penubuhan Malaya Union. Lepas tu tak jadi. Lepas tu teruskan lagi. 1949 pula. Okey, lepas tu ada lagi. Baik, 1949 ditubuhkan apa? Jabatan Kuasa Perhubungan Masyarakat ataupun dikenali sebagai CLC yang terdiri daripada pelbagai etnik. Nampak tak? Daripada awal tu, kalau kita tengok Malaya Union, dia punya pemerintahan British sahaja. Orang British sahaja, pegawai British sahaja. Kemudian ditambah baik dengan apa? Ditambah baik dengan perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang baharu. Okey, bukan setakat orang British, ada orang Melayu, ada orang Eropah, Cina, okey, dan juga India. Dan kali ini dilibatkan pelbagai etnik untuk apa? Berusaha. Okey, yang telah berusaha menyelesaikan setengah masalah perundangan, terutamanya berkaitan dengan perlembagaan, politik dan juga ekonomi. Jadi, jawatan kuasa ni ditubuhkan bagi membincangkan berbagai isu. Apa isu yang berlaku ni?
Okey, berkaitan dengan kewarganegaraan, berkaitan dengan kedudukan khas iaitu special position untuk orang Melayu serta dasar pendidikan. Kan nampak tak perkara-perkara yang dilihat sebagai apa? Satu perkara yang kita boleh katakan sebagai apa? Inilah sebagai investment negara. Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Education. Kan hal-hal yang berkaitan dengan education ataupun pendidikan. Jadi tokoh-tokoh yang menganggotai jawatankuasa ini seperti Datuk Onn Jaafar, Datuk Abdul Wahab Aziz, Tun Tan Cheng Lock, C.C. Tan dan juga E.E.C. Turai Single. Okey, baik. Kemudian beralih pula langkah seterusnya nak wujudkan perlembagaan ini, adanya pilihan raya umum. Pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1955. Okey, bagi Persekutuan Tanah Melayu. Okey, dan ini bagi impak ataupun implikasi yang cukup besar kepada hubungan etnik di Malaysia. Dan ini disebabkan apa? Telah berlakunya kerjasama dan toleransi yang cukup kukuh antara orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Kan nampak je macam pilih, tapi nak pilih pemimpin ni macam mana? Rakyat bergabung, okey, untuk apa? Untuk pilih pemimpin yang terbaik. Mungkin ada pemimpin yang terdiri di kalangan bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India, okey, dan bumi putera lain, okey, lain-lain. Dan inilah yang berlaku dalam pilihan raya umum yang pertama ini. Baik, kemudian yang keenam, ditubuhkan Suruhanjaya RIT, dan Suruhanjaya ini tujuannya untuk apa? Untuk merangka perlembagaan baharu bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Okay, dan perlembagaan ini dapat berkenan daripada Baginda Ratu di Britain dan juga Raja-Raja Melayu di Tanah Melayu. Okey, maksudnya kalau kita tengok perjalanan daripada nak tubuhkan Malayan Union sampailah ke Suruhanjaya RIT ni, okey, dia punya usahanya lebih proper, kan, lebih elok, lebih murni lagi, kan, dapat berkenan, okey, adanya prosedur yang baik. Kalau bahasa sekarang ni kita panggil apa? Prosedur lah. Kan adanya pengetahuan daripada pihak-pihak yang berkepentingan. So di sini siapa yang menjadi watak utama kepada Suruhanjaya RIT? Baik, yang menjadi watak utamanya adalah yang pertama, mereka yang pakar dalam bidang ilmuan berkaitan dengan perundangan dan juga perlembagaan. Siapa dia? Sir Ivor Jennings daripada UK, Sir William Mackal daripada Australia, Hakim bin Malik daripada India dan juga Hakim Abdul Hamid. Mereka ini adalah yang terlibat secara langsung di dalam perlembagaan persekutuan, dan mereka ini terlibat sebagai hakim-hakim, kan, hakim-hakim di mahkamah di negara masing-masing. Dan Suruhanjaya ini dikenali dengan nama pengusinya iaitu Hakim Mahkamah Rayuan England iaitu Lord William Reid. Kan, kalau Hakim Mahkamah Rayuan ni memang tinggilah. Kalau di Malaysia, mahkamah paling tinggi adalah yang pertama Mahkamah Persekutuan. Okey, yang kedua adalah Mahkamah Rayuan. Dan yang ketiga adalah Mahkamah Tinggi. Kan? Okey. Jadi kalau Mahkamah Rayuan juga seorang yang ada credibility yang tinggi. Okey. Apa yang kita nak faham dengan konsep perlembagaan sebenarnya? Baik. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan dengan pentadbiran sesebuah negara. Kan, macam mana atur jalan pentadbiran sesebuah negara itu berdasarkan kepada apa? Peraturan. Dan peraturan tu duduk dalam mana? Duduk dalam perlembagaan. Jadi perlembagaan mencipta 3 institusi pentadbiran negara. Ada 3 sebenarnya. Itu siapa dia? Apakah dia? Yang pertama, Badan Perundangan. Yang kedua, Badan Eksekutif. Yang ketiga, Badan Kehakiman. Pecah kepada 3. Baik. Dan perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan dengan kuasa dan peranan 3 institusi perlembagaan, institusi tersebut. So kita boleh tengok daripada perlembagaan,
Okey, pecah pada 1, 2, 3. Iaitu yang pertama perundangan. Okey, ini di mana? Di parlimen. Okey. Yang kedua dekat mana? Eksekutif. Ini di mana? Ini adalah kabinet. Yang kita panggil apa? Kerajaan yang memerintah sekarang. Dan yang ketiga adalah kehakiman. Kehakiman ni apa dia? Mahkamah dan juga kan hakim-hakim. Jadinya pihak yang ada dekat parlimen ini tak boleh ganggu kerja yang dekat mana? Kerja dekat sini. Yang hakim-hakim ni dia buat kerja dia. Kan bicara pun semua nak tentukan keputusan tak boleh langsung. Sebab apa? Inilah keistimewaan perlembagaan, masing-masing ada kuasanya. Dan bila ada, kalau kita lihat di dada-dada akhbar ataupun di media yang mengatakan ada kuasa, katakanlah kuasa, contoh ada ni Perdana Menteri campur tangan dekat bahagian kehakiman, minta supaya kes-kes ini jadi macam ni. Okey, itu adalah satu tuduhan yang agak berat dah. Sebab apa? Dia melibatkan apa? Satu perkara yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh perlembagaan. Okey, baik. Dan perlembagaan meletakkan had kepada kuasa ketiga-tiga badan tersebut. Okey, jadi kita boleh faham tak setakat ni apa sebenarnya yang berlaku ini terhadap perlembagaan. Okey, seterusnya, perlembagaan dalam konteks Malaysia ini dia adalah satu dokumen bertulis. Bukan macam kita sembang. Okey, katakan kalau kita tak dapat hadir ke kelas, bagi contoh kan, beritahu dekat kita punya lecturer, okey tuan, saya tak dapat hadir. Secara apa? Secara verbal kan. Okey, dia masih lagi tidak dikira sah. Tapi perlembagaan bertulis, perlembagaan persekutuan ini dia adalah dokumen bertulis. Okey, macam mana untuk menjalankan pemerintahan dalam sebuah negara. Okey, dia ada cara-cara dia. Okey, macam mana satu-satu undang-undang bagi kesalahan jalan raya ini nak diwujudkan. Okey, maksudnya di sini bukan cakap kosong. Kan bukan cakap kosong. Jadi perlembagaan juga adalah simbol kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. Sebab apa? Kita ada apa? Ada undang-undang. Bukannya macam kalau kita tengok ada setengah negara ataupun kita tengok cowboy. Kan cowboy ni dia undang-undang dia siapa buat, dialah pegang undang-undang. Tapi negara kita bukan macam tu. Jadi perlembagaan menyediakan asas kenegaraan Malaysia. Macam mana nak jadi rakyat yang sebaiknya ikut undang-undang, dan perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu. This one, frame dia tu. Frame dia tu, kerangka asal tanah Melayu bersandarkan kepada apa? Sejarah dan juga amalan negara. Dan perlembagaan juga ambil kira kepentingan semua komuniti bagi bentuk bangsa bagi negara ini. Okey, baik. Apakah kerangka asas perlembagaan persekutuan? Inilah kerangka asas dia. Okey, adanya negara persekutuan, agama Islam, perlembagaan undang-undang tertinggi, elemen warisan, kewarganegaraan, kebebasan asasi, pindaan perlembagaan dan perkara subversif dan darurat. Kita lihat negara persekutuan, apa maksud negara persekutuan ni? Sebuah negara, okey, penyatuan beberapa buah negeri. Okey, beberapa buah negeri. Negeri pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, semua disatukan. Okey, semua disatukan. Okey, yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. Okey, so dia yang bulatan besar ini adalah apa? Kerajaan persekutuan. Okey, yang kecil-kecil ini adalah apa? Inilah kerajaan negeri. Okey, apa beza dia? Sama dua-dua ni, iaitu jalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia. Bezanya apa dia? Dekat sini. Okey, yang mana kerajaan persekutuan dia ada bidang kuasa. Kerajaan negeri ada bidang kuasa. Bagi contoh, perlembagaan persekutuan memperuntukkan kuasa yang luas kepada kerajaan persekutuan dalam pentadbiran negeri. Okey, dan dan peruntukan kuasa eksekutif kepada kerajaan negeri oleh perlembagaan Malaysia.
Okey, masing-masing ada kuasanya. Jelas apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Baik. Kalau kita tengok lagi perincian dia, untuk Kerajaan Persekutuan, Badan Eksekutif mempunyai tugas menjalankan kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang yang sedia ada. Kan nampak tak? Kena ikut undang-undang, tak boleh sembrono. Katakanlah kan sebelum yang nak jalankan eksekutif ini terdiri di kalangan siapa? Okey, Menteri Kabinet. Okey, okey. Yang mana menang pilihan raya dan sebagainya. Katakan sebelum menang pilihan raya macam ni. Tapi dah bila dapat kuasa, kan, dia terikat dengan apa? Perlembagaan. Itu sebab dia, kadang-kadang kalau kita tengok ahli parlimen sebelum pilihan raya, macam-macam dia cadangkan, itu ini pun semua. Tapi bila nak implement ataupun nak buat, sebenarnya dia terikat dengan bidang kuasa. Kan, sebab apa? Sebab mungkin sebelum tu dia tak nampak apa yang boleh dilakukan. Okey, baik. Kita lihat kuasa eksekutif terletak pada raja, sultan atau yang di-Pertua Negeri. Okey, menteri besar atau ketua negeri dilantik oleh sultan atau yang di-Pertua. Kalau kita tengok di kuasa eksekutif Kerajaan Persekutuan terletak kepada yang di-Pertuan Agong. Kita tengok episod pelantikan Perdana Menteri di Malaysia selepas pilihan raya umum yang ke-15 hari itu. Kan 2 minggu. 2 minggu lebih kurang 2 minggu parlimen tergantung. Kan hanging parliament. Adakah itu satu masalah? Itu adalah benda juga yang pernah berlaku kepada negara lain. Kan tak ada masalah itu. Tapi atas kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong ini melantik siapakah Perdana Menteri yang sepatutnya. Baik. Kabinet dan Jemaah Menteri menjalankan kuasa eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri. Ini bagi Kerajaan Persekutuan. Manakala untuk kerajaan negeri, urusan pentadbiran terletak pada Perlembagaan Negeri. Okey. Dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun yang dikenali sebagai Exco mengandungi 9 ahli DUN serta 3 orang pegawai kerajaan, iaitu siapa dia? Setiausaha Kerajaan Negeri yang disebut sebagai SUK, Pegawai Kewangan Negeri dan Penasihat Undang-Undang Negeri. So bila kita nampak macam ni, baru kita nampak structure ataupun struktur bagaimana sesebuah kerajaan negeri itu bergerak. Bukan boleh baik saja-saja macam tu. Tak. Okey, baik. Perkara kedua adalah berkaitan dengan agama Islam. Disebut dalam Perlembagaan Persekutuan, okey, perkara 3 agama bagi persekutuan. Iaitu Islam adalah agama persekutuan, tetapi bagaimana dengan agama lain? Boleh diamalkan. Tak ada masalah, dekat sini diamalkan dengan aman, diamalkan dengan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Maksudnya dalam ruang lingkup negara kita ini boleh diamalkan. Okey, dan juga yang kedua, dalam tiap-tiap negeri selain negeri-negeri yang tak ada raja. Macam mana negeri tak ada raja ni? Contoh negeri mana? Pulau Pinang. Dan juga yang kedua, Melaka. Okey, siapa ketua agama Islamnya? Okey, iaitu yang di-Pertuan Agong. Okey, yang di-Pertuan Agong. Okey, iaitu sebagai ketua agama Islam negerinya mengikut cara dan setakat yang diakui dan ditetapkan oleh Perlembagaan Negeri dan tertakluk pada perlembagaan. Dan perlembagaan negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Kita tambah lagi Sabah, Sarawak. Okey, yang ni hendaklah membuat peruntukan bagi memberi yang di-Pertuan Agong sebagai apa? Kuasa agama Islam negeri tersebut. Okey, baik. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Okey, di wilayah Persekutuan. Okey, kita ada apa? KL, Putrajaya dan juga Labuan. Kan? Okey, baik. 3 tempat. Okey, seterusnya perlembagaan undang-undang tertinggi. Okey, inilah konsep ketertinggian, the highest level, paling tinggi. Kan, paling tinggi, ya, paling tinggi. Undang-undang tertinggi yang menjadi apa? Tonggak semua undang-undang. Maksud tonggak ni semua mesti refer kepada perlembagaan sebelum nak diwujudkan apa? Undang-undang yang baru. Okey, baik. Tiada pesaing terutamanya dari kerajaan negeri. Okey, perkara kedua. Perkara ketiga, parlimen memperoleh kuasa daripada perlembagaan.
Kan semua punca kuasanya datang pada perlembagaan. Mahkamah juga kuasanya daripada perlembagaan. Yang di-Pertuan Agong juga tertakluk pada perlembagaan, dan tak ada institusi di Malaysia yang boleh mengatasi perlembagaan persekutuan. Kan ni adalah apa, perlembagaan dah paling tinggi dah ni dalam negara kita. Tiba-tiba nak buat ada lagi yang lebih tinggi, kan? Boleh tak? Semestinya tak boleh, kan? Tak boleh. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada elemen warisan. Okey, elemen warisan di mana elemen warisan merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan atau identiti bagi negara. Apakah elemen-elemen asal dan juga tradisi yang kekal? Inilah yang disebut sebagai apa? Tiang seri perlembagaan persekutuan. Ataupun elemen asal yang disebut sebagai indigenous. Indigenous. Melibatkan apa? Kita tengok kat sini hal-hal berkaitan dengan institusi beraja, Raja-Raja Melayu, Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Baik. Perkara yang seterusnya berkaitan dengan apa? Agama Islam. Keistimewaan orang Melayu dan juga kepentingan sah komuniti-komuniti lain dan juga bahasa Melayu. Itu menariknya berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Seterusnya, kewarganegaraan, di mana bahagian 3 perlembagaan persekutuan memberi peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu. 4 cara nak dapat kewarganegaraan, iaitu operasi undang-undang, pendaftaran, naturalisasi dan juga gabungan wilayah. Kalau kita tengok pemain bola sepak kita kan, orang kata apa? Alah, bukannya asal Malaysia pun. Sebenarnya melalui proses yang sah, iaitu dengan cara apa? Naturalisasi, ya. Bukannya dengan import ke apa benda ke, diberikan saja diberikan dia punya kewarganegaraan ke. Sebenarnya di sini cara dia boleh untuk dapatkan kewarganegaraan yang sah. Boleh tak hilang kewarganegaraan? Boleh. Bila mana apa? Hilang tahan setia. Antaranya dengan cara apa? Ada 2 kerakyatan. Contoh, kita ada kerakyatan satu di Malaysia, kemudian mungkin orang ni bermastautin di mana-mana dan akhirnya mendapat kerakyatan di negara lain. Kan, di negara lain, secara automatiknya boleh hilang dia punya apa? Kewarganegaraan. Baik. Seterusnya, ini adalah perkara-perkara yang peruntukan di bawah perlembagaan persekutuan, untuk dapatkan kewarganegaraan. Baik, mungkin kita rasa macam alah, tak perlu tahu pun tak apa. Tapi boleh jadi macam mana kalau kita berkahwin dengan individu yang bukan warga negara Malaysia. Mungkin kita satu hari nanti kita akan nampak, oh dekat sini rupanya, kan? Dia akan ada kaitannya dekat sini. Baik. Dia ada beberapa perkara, ada beberapa peruntukan. Baik. Dan seterusnya, turut sama berkaitan dengan kebebasan asasi. Perkara 5 hingga 13 perlembagaan persekutuan. Semua ada kebebasan asasi. Merangkumi jaminan kepada hak-hak sivil, seperti apa? Dan juga politik, seperti hak untuk hidup, untuk kebebasan beragama, kebebasan bersuara, hak pendidikan, hak untuk harta. Kebebasan yang tak mutlak, mengambil kira keadaan favorit Malaysia, di mana menjaga kedudukan khas orang Melayu dan juga kepentingan sah komuniti lain. Ini adalah kebebasan, bentuk kebebasan yang ada kat Malaysia. Dan kebebasan tak mutlak kepada ketenteraman dan keselamatan negara. Berkaitan dengan hal-hal keselamatan, kita ada batasan dia tu. Tak mutlak, kebebasan tak mutlak, maksud dia ada dia punya apa? Lingkungan yang kita perlu patuhi. Kalau perkara-perkara ni, contoh dia yang berkaitan dengan kedudukan raja, bahasa Melayu dan sebagainya ini, dia ada perkara yang kita boleh katakan dia kena jaga limitasi dia, had dia. Kita lihat pindaan perlembagaan, ada cara dia, kan, dibawakan rang undang-undang. Perkara ni dekat mana? Dekat parlimen.
kan, dekat parlimen. Contoh macam ada ahli parlimen nak kemukakan pindaan perlembagaan, dia kena bawa rang undang-undang. Okey, dan perlu dapat apa? Sokongan dalam dalam parlimen tu sendiri, dalam Dewan Rakyat. Ini adalah dia punya butiran dia. Okey. Okey. Dan ada tak pernah berlaku? Pernah berlaku dalam negara kita. Okey. Ini juga kaedah-kaedah yang boleh diguna pakai. Kaedah pertama, majoriti lebih suara 2/3 Dewan Parlimen. Itu sebab dia, kalau kerajaan yang kukuh, dia ada majoriti 2/3, lebih 2/3. Sebab apa? Nak pindah perlembagaan, sebab ada sokongan yang kuat. Okay, yang kedua, persetujuan majoriti lebih suara 2/3. Okay, perkara berkaitan dengan apa ni? Keanggotaan dan bidang kuasa seperti yang tertera kat sini. Okay. Dan kaedah ketiga, persetujuan lebih suara 2/3. Okay. Perkara yang tak sebut mana-mana 3 kaedah pindaan. Dan yang keempat, persetujuan lebih suara Dewan Parlimen tentang warga negara, bentuk sumpah, ikrar pemilihan persaraan ahli parlimen dan juga pindaan, perkara 74 dan juga 76. Okay. Okay. Dan juga satu perkara lagi, iaitu berkaitan dengan perkara subversif dan juga darurat. Kalau kita tengok apa yang berlaku dekat negara kita ni, sejarah pernah membuktikan negara kita juga pernah berlaku subversif. Antaranya apa? Peristiwa 13 Mei, sejarah hitam negara ya. Pada tahun 1969. Lagi apa lagi? Kalau kita tengok ni waktu 19 Mei, lepas tu berkaitan dengan apa? Operasi Lahad Datu Lahad Datu, di mana pencerobohan di Sabah, pencerobohan daripada Kesultanan Sulu. Okey. Kategori apa lagi? Perkara-perkara yang boleh dikatakan sebagai jenayah terancang. Jenayah terancang ni yang boleh melibatkan kalau kita tengok yang berkaitan dengan keganasan, kan, yang boleh sampailah membawa kepada darurat. Okay, ini juga perkara-perkara yang juga disentuh di dalam perlembagaan persekutuan. Okey, baik. Jadi kita tengok seterusnya, perlembagaan persekutuan sebagai tiang seri dan tapak integrasi. Apalah yang dimaksudkan dengan tapak integrasi? Tapak integrasi sebagai wahana sosial ni. Baik, ciri tapak integrasi, sebuah ruang sosial abstrak dan juga nyata, di mana ia adalah satu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik dan proses pertemuan yang berdasarkan prinsip tawar-menawar, kan, perundingan. Okey. Dan juga yang ketiga disebut sebagai apa? Perantaraan. Ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak, ada yang berjaya, ada yang tidak. Usaha nak bina tapak integrasi ini diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Baik, kita tengok konsep keperluan dan penghayatan tapak integrasi. Sebuah ruang abstrak, ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban semuanya bertemu. Katakan ini pihak yang beza etika, peradaban, semua bertemu dalam satu tempat yang sama, berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan juga harmonis tanpa sebarang keganasan. Ada yang wujud di peringkat makro, meso dan juga mikro. Baik, kita tengok apa platform dia ni. Makro, meso dan juga mikro. Kan ada 3. Kita boleh tengok dekat dekat sini. Okey, ini antara perkara yang anda boleh tengok kan, yang diterangkan berkaitan dengan makro dan juga meso ni. Okey, itu adanya platform dia, kan, platform integrasi. Okey, makro yang berlaku dengan ada apa? Perlembagaan persekutuan yang lebih besar lagi Okey, kemudian berlaku dengan adanya dasar-dasar, kan, strategi-strategi kerajaan. Kemudian meso pula di bahagian rakyat ni, adanya NGO, NGO keselamatan, NGO pendidikan, yang bawa isu-isu untuk kepentingan rakyat. Kita juga ada mikro di kalangan rakyat di bawahan ni,
Kan contohnya rumah terbuka, penerimaan budaya, rukun tangga, program DIPT, kelab perpaduan, dan inilah ruang-ruang yang berlaku sebenarnya. Kan integrasi yang berlaku dalam negara kita. Okey, baik. Cabaran dan tafsiran semasa terhadap perlembagaan. Okey, yang pertama berkaitan dengan hak asasi manusia. Okey, yang kedua kegiatan subversif, kegiatan yang bentuk ancaman ancaman terhadap negara kita dalam bentuk keganasan, yang mana perkara ini pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM sentiasa memantau kan apa sahaja perkara-perkara yang berunsurkan keganasan. Okey, kontrak sosial yang mana persetujuan ini tak termasuk dalam perlembagaan persekutuan yang diterima oleh orang Melayu dan juga bukan Melayu. Dan yang keempat berkaitan dengan isu pendidikan. Okey, inilah cabaran-cabaran yang berlaku yang ada pada hari ini berkaitan dengan perlembagaan persekutuan. Okey, sambungannya lagi perpaduan kaum, kadang-kadangnya disentuh berkaitan dengan perpaduan kaum kan, ataupun terlampau yang resis, isu-isu yang sensitif. Okay, nak kekalkan keharmonian Islam sebagai agama rasmi, dengan rangka Islam sebagai agama yang rasmi dan juga agama lain bebas untuk diamalkan, tak ada masalah, tak ada sekatan. Yang ketujuh, keistimewaan warga negara, bebas nak gerak ke mana-mana, daripada Semenanjung, nak ke Sabah, nak ke Sarawak, kan. Mungkin ada yang tanya, kami nak ke Sabah, nak ke Sarawak dari Semenanjung ni, kenapa kena ada pasport? Kan, kenapa perlu ada bawa kad pengenalan? Mungkin ada persoalan berkaitan dengan ni. Dan ini adalah berkaitan dengan Undang-Undang Negeri Sabah dan juga Sarawak yang mohon supaya apa? Kan mereka juga ada immigration, kan, immigration mereka sendiri. Okey, boleh ada kuasa untuk benarkan siapa yang datang dan siapa yang dihalang untuk masuk. Kan sebab apa perkara ini tertakluk kepada satu tuntutan Sabah Sarawak bila mana untuk digabungkan menjadi Persekutuan Malaysia. Okey, yang ada pada 1963. Okey, baik. Kita kena faham benda ni. Kalau tak kita akan petikai macam-macam. Kita don't. Okey, jangan jadi macam tu. Okey, dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jabatan Kedaulatan dan meluaskan penggunaan bahasa Melayu kepada kaum selain Melayu. Sebab apa? Ada kaum selain pada Melayu ni yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu ini adalah bahasa kebangsaan. Masih lagi ada cabaran-cabaran yang seperti ini. Kesimpulan yang kita boleh katakan kat sini, tampak integrasi adalah satu ruang abstrak dan juga ruang yang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban bertemu. Dan bila mana kita beza sini, sebenarnya kita ada satu titik pertemuan. Semuanya bertumpu kat sini. Semua kita bertumpu kat sini untuk cari apa? Persetujuan secara aman dan juga harmoni. Jadi semua masyarakat dunia menjadikan perlembagaan sama ada secara bertulis ataupun tak bertulis sebagai apa? Sebagai wahana, satu medium untuk mengurus dan juga menghayati kemajmukan etika dan juga peradaban. Jadi kalau di Malaysia menggunakan perlembagaan persekutuan sebagai apa? Guideline, kan, panduan dan juga sempadan pemerintahan dan juga pentadbiran negara. Jadi sifat perlembagaan persekutuan secara simboliknya sebagai kontrak sosial kerana terkandung dalamnya pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua kaum dalam masyarakat Malaysia. Kan ada perkara yang kita perlu setujui yang masyarakat Melayu dapat 4 perkara. Dan masyarakat Cina dan juga India dapat apa? Dapat sebagai kewarganegaraan. Tapi dalam masa yang sama kena apa? Kena berlapang dada terhadap 4 keistimewaan yang ada pada masyarakat Melayu. Ini yang ada dalam apa? Nak penuhi semua pihak. Dan perlembagaan juga sering tafsir sebagai oleh berbagai pihak mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing. Dan inilah perkara yang dikatakan jurang yang ada, sehingga datangkan apa? Cabaran, datangkan perbezaan dan juga percanggahan. Katakan pihak A kata
Kami faham macam ni. Okey, pihak B kata, okey, faham macam ni. Sedangkan bila ada kefahaman masing-masing dan ada kepentingan masing-masing, inilah yang akan wujudkan apa? Cabaran satu, perbezaan satu dan juga pencanggahan. Dan apa yang berlaku, kesan dia sentiasa bertikam lidah kan, tapi tak ada sampai berperang. Jadi macam kalau kita tengok dekat Twitter tu, contoh macam nak berperang, macam nak bergaduh. Tapi hakikat dia tak kan. Tapi apa pun kita kena balik kepada apa? Faham ikut acuan yang sebenar. Bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan ataupun untuk kita nak jaga kita punya fahaman sendiri, tapi sebenarnya untuk apa? Untuk nak jaga ni. Okey, masyarakat yang lebih besar ini. Okey, baik. Jadi kita ni nak hidup aman, salah satunya apa? Dengan adanya perlembagaan, kita boleh, inilah salah satu caranya yang sebenar. Okey, baik. Itu sahaja untuk kelas hari ini dan anda ada latihan kuisis okey, sebagai latihan pengukuhan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.